Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah anugerahkan bahagia yang berterusan buat sidang penuntun yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin berkongsi satu perbualan yang menarik dengan seorang adik yang bercerita tentang merasakan ruginya beliau menjadi wanita. Kenapa rugi ya? Lalu dia berkata, bila kita uzurkan Kak, ataupun bila kita haid, kita kurang dapat beribadah. Lagi-lagilah bulan Ramadan. Tak boleh puasa, tak boleh solat tarawih, tak boleh mengaji. Lalu Ustazah bertanya, betulkah kita rugi jadi perempuan sebab haid? Lalu Ustazah cuba kongsikan jawapan-jawapan pada perbualan Ustazah dengan adik tadi. Sebenarnya pertama yang harus kita faham adalah tentang konsep ibadah. Sebenarnya apa makna ibadah? Iaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat dalam ayat yang ke-56, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut Abu A'la Al-Maududi, ibadah asalnya daripada perkataan bahasa Arab yang berbunyi abada ya'budu. Jadi dari segi bahasa, ia bermaksud tunduk, patuh dan taat. Maka dari segi istilah, taat, tunduk dan patuh serta merendah diri kepada Allah. Makanya ketika kita didatangi haid, ketika kita berhalangan untuk melaksanakan ibadah khusus, sebenarnya kita sedang taat dan tunduk kepada Allah di atas perintahnya, iaitu melarang agar orang yang didatangi haid untuk melakukan ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa Ramadan. Dan kalau kita lihat ketika itu, ketika kita taat kepada Allah, maka sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika kita berbincang tentang ibadah, ia dalam dua bentuk. Dia bukan hanya ibadah khusus seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ibadah khusus ni adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, sama ada secara tegas atau secara longgar yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Manakala ada ibadah yang disebut sebagai ibadah umum, di mana segala amalan kegiatan hidup manusia dengan syarat dia wajib memenuhi 3 syarat. Iaitu pertama, amalan yang kita lakukan adalah bersesuaian atau diakui oleh Islam, oleh syarak. Dan yang kedua, amalan tersebut tidak bercanggah dengan syariat. Tidak ada unsur zalim, tidak ada unsur khianat atau seumpamanya. Begitu juga yang dimaksudkan dengan ibadah umum ini mesti memenuhi syarat yang ketiga, iaitu amalan tersebut dikerjakan dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah dan bukan kerana riak atau ujub atau seumpamanya. Oleh itu, apabila kita terhalang melakukan ibadah khusus ini, maka bukan bermakna kita rugi. Ada banyak ibadah lain yang kita boleh laksanakan selain daripada solat, kita katakan puasa tadi. Ia juga boleh dilakukan contohnya ketika bulan puasa, ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka, pahala orang yang berbuka, kita dapat sama. Alhamdulillah. Begitu juga kita memperbanyakkan tadabbur Al-Quran atau zikrullah atau apa sahaja bentuk kebaikan yang menggembirakan orang-orang yang beriman. Namun, Ustazah ingin sentuhkan di sini adalah ibadah yang terlalaikan, sedangkan ia setara dengan ibadah khusus seperti solat, iaitu amar makruf, nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apakah keutamaan ibadah amar makruf nahi mungkar ini? Kerana dia setara dengan perintah menyuruh kepada solat. Jadi contohnya dalam surah Luqman yang bermaksud, wahai anakku,
laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka daripada mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ternyata ibadah solat sahaja tidak dapat mengubah manusia, masyarakat di sekitar kita jika tiada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga dengan gelaran yang kita miliki sebagai umat Islam, sebagai umat terbaik, ada ciri-cirinya yang perlu kita penuhi. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ternyata adalah ciri utama yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Oleh itu, kehilangan ciri ini iaitu amar ma'ruf nahi mungkar menyebabkan kita juga kehilangan gelaran umat terbaik. Oleh itu, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha secara gigih untuk tidak melalaikan amalan ataupun ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya akan menjadi penghalang kerosakan, keruntuhan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Ketiadaan ciri ini, masyarakat kita akan rosak dan kemungkaran akan berleluasa. Ini yang berlaku dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79 yang bermaksud antara lain orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka perbuat. Oleh itu, agar kita tidak menjadi Bani Israel, orang-orang yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kemusnahan adalah akibat mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar, maka inilah kesannya iaitu kehancuran Bani Israel. Ini adalah antara jawapan-jawapan yang telah Ustazah kongsikan bersama adik tadi dengan mengharap bahawa ia memadai secara ringkas bahawa amar ma'ruf nahi mungkar antara perkara yang boleh kita lakukan ketika kita kedatangan haid, tidak memerlukan sebenarnya masa-masa yang lain kerana ketika Ramadan, maka jadikanlah waktu yang kita berhalangan ketika haid itu, contohnya kita ada peruntukan masa untuk membaca Al-Quran satu hari mungkin 20 minit atau 10 minit. Atau kita telah memperuntukkan setiap malam kita solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Ataupun kita katakan setiap malam kita ada peruntukan untuk kita qiyamul lail. Maka sebenarnya masa yang kita peruntukkan ini tadi boleh diganti dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mungkinkah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika contohnya kita peruntukkan setiap malam qiyamul lail atau tarawih? Kita perlu ke jalan atau secara fizikal? Alhamdulillah, kita beruntung kerana zaman kita adalah zaman yang cukup canggih, iaitu kita boleh berdakwah ataupun amar ma'ruf nahi mungkar melalui media sosial. Ini yang kita katakan apabila kita mempunyai akaun TikTok, Telegram, FB, Twitter, Instagram dan sebagainya, maka kita boleh menggunakan saluran-saluran ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa perlu kita keluar rumah. Walaupun
kalau kita katakan waktu qiyamul lail juga kita boleh lakukan ketika kita terhalang kerana haid, maka gunakanlah masa tersebut, peruntukan masa tersebut untuk kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar melalui ruang media sosial. Oleh itu, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita mengajak mencari kebenaran dan mencegah apa yang dikatakan kepalsuan. Marilah kita mencari perpaduan dan cegahlah yang memecah belahkan. Serulah kecintaan, kedamaian dan halanglah permusuhan dan persengketaan. Serulah untuk menjadi amanah dan halanglah khianat serta rasuah. Terlalu banyak ruang untuk kita laksanakan ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tak akan rasa rugi menjadi perempuan yang berhalangan melaksanakan ibadah khusus dan malah kita merasa beruntungnya kerana kita punya ruang masa yang lebih untuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai kaum Hawa, berbahagialah dengan ketaatanmu ketika haid. Gembiralah dengan ibadah amar ma'ruf nahi mungkar di saat berhalangan ketika haid. Benarlah tangan yang menggoncang buayan mampu menggoncang dunia kerana wanita punya waktu yang dimanfaatkan seluruhnya untuk membina masyarakat aman dan harmoni melalui ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Selamat berbahagia para wanita yang taat beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.